Baik, dan untuk waktu ini, seperti mana telah kita war-warkan pada sebentar tadi, kita cakap tentang kanak-kanak pula, bagaimana PKP ini dan juga hubungannya dengan kanak-kanak, mana ini di bawah inisiatif Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bagi hubungan kekeluargaan itu sendiri. Kerana ada kajian sebenarnya yang telah dibuat bersepanjang PKP ini. Kadang-kadang kita rasa orang dewasa ni lebih stres dan juga tertekan, tapi kalau diikutkan anak-anak, kanak-kanak ni lagilah, sebab kurang-kurangnya orang dewasa ni masih lagi boleh keluar untuk membeli barang keperluan dan sebagainya. Kanak-kanak ni langsung tak boleh keluar. Bagaimana agaknya perasaannya? Kita nak dalami kanak-kanak ni bersama-sama dengan tetamu kita pada waktu ini, iaitu Datin Rosbizah Abdul Aziz, Kluster Pembangunan Rundingan Sosial, Institut Sosial Malaysia, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, baik, terima kasih dapat bersama kita pada waktu ini, dan kita sekarang nak beri fokus kepada kanak-kanak. Sebelum kita pergi lebih jauh, elok kalau kita lebih mendalami tentang kanak-kanak itu sendiri. Apa itu kanak-kanak? Kategorinya. Silakan. Okey, terima kasih. Kanak-kanak ni kalau kita dia ada akta dia sendiri. Okay, kalau kita tengok akta ni, akta kanak-kanak 2001, kanak-kanak ni kita kata mereka di bawah umur 18 tahun. Kalau orang cakap kanak-kanak, selalu orang ingat kanak-kanak tu mesti budak kecil-kecil je. Ya. Jadi kanak-kanak ni dia bawah umur 18 tahun dan dia tertakluk kepada konvensyen mengenai hak kanak-kanak lah, 1989, di mana kanak-kanak ni kalau kita tengok teori Maslow, kita kata dia banyak keperluan yang asas yang perlu dipenuhi lah. Contohnya hak kehidupan dia. Hak kehidupan dia, ibu bapa ni perlu bagi kanak-kanak ni dia punya makanan yang berkhasiat, air yang bersih untuk dia minum dan sebagainya. Okey, kemudian kita kata kita lagi ada hak perkembangan, di mana kanak-kanak ini perlu diberi pembelajaran secara informal ataupun formal. Okey, kemudian kita kata dia kena bagi hak perlindungan. Hak perlindungan ni kita tak boleh dera kanak-kanak. Lagi macam PKP kan, kita dah ada terkurung. Lepas tu kalau kita marah dia akan jadi lagi stres. Dan dia akan tantrum dan sebagainya lah. Last sekali hak penyertaan. Dia perlu berkawan. Dia perlu ada, bila dia bagi idea kita kena dengar. Sebagainya. Okey. Baik. Jadi sambil-sambil tu kita ada keluarkan juga visual yang berkaitan tadi. Saya tertarik dengan berapa saat tadi pelukan keluarga. Kena ada, kalau boleh setiap hari tu setiap anak kita at least 5 saat tu kita kena peluk dia. Kalau dia tantrum tu kita peluk dia, pegang dia. Bukan kita terus marah. Dan kita kena tanya anak kita kenapa. Apa yang dia nak, apa sebenarnya tak puas hati. Ya, jangan terus marah Peluk kata, kenapa abang nak apa contohnya dan janganlah macam sekejap sangat, kira berapa saat. Kalau cuci tangan 20 saat, yang peluk ni boleh peluk lagi lama lagi bagus. Tak payah kira masa kan, peluk saja. Walaupun anak kita dah besar. Macam saya sendiri, anak saya dah 13 tahun, tapi kalau bila time dia rasa ni depress, kita akan pegang dia. Okey, baik. Dan dari segi kategori disebutkan tadi, maknanya 18 tahun ke bawah, dari lahir sampailah umur 17 tahun dikategorikan sebagai masih lagi kanak-kanak. Jadi bila anak remaja tu kadang-kadang bila dengar dia besar besar, lepas tu bila awak tu kanak-kanak lagi. Sebenarnya perhatian kita nak kena tumpu kat dia juga. Masih lagi tumpuan terlebih daripada mereka dan berkaitan dengan kefahaman kanak-kanak tentang PKP. Mungkin pada awalnya ibu bapa mempunyai cara yang tersendiri untuk berikan penjelasan apa itu PKP, kenapa tak boleh keluar. Tapi kebetulan baru-baru ini, semalam dalam sehari dua ni adalah ibu bapa yang meluahkan perasaan. Tak tahu macam mana lagi nak jelaskan kepada anak-anak, sampai ada anak ni contoh yang betul dia pakai baju sekolah, nak pergi sekolah, dia kata nak pergi juga. Jadi ini macam mana kita nak berikan kefahaman? Sebab tu kalau kita duduk sama-sama dengan dia, kan macam bila ada iklan keluar, kita kena beritahu dia, okey, PKP ni kenapa dia tak boleh keluar. Okey, PKP ni bukan saja you just nak bagi tahu, okey, orang dewasa je perlu tahu. Tak, kita kena bagi tahu, sebab bila you tengok tadi macam kita kata hak perlindungan kanak-kanak tu kan, dia kata dia ada pernyataan. Dia kalau boleh nak keluar, nak bermain dengan kawan. Kenapa keluar rumah pun tak boleh ke, dia kata. Jadi itu yang kita kena jelaskan. Kata kalau ni apa akan jadi. Okey, kalau you keluar, apa udara kat luar macam mana, nanti you akan sakit dan sebagainya. At least anak bila dengar macam tu, dia akan okey,
faham. And then kita kena bagi banyaklah tayangan-tayangan yang ada kat video ke apa semua kan. Jangan macam dia main gadget tu, you just biar lepas macam tu. Duduk dan cuba kita tengok ni video, ada apa yang video-video yang ada, apa yang you boleh sampaikan. Ada banyak benda yang rasa macam program-program kan yang ada, kita boleh joinkan kanak-kanak tu. Lepas tu lagi satu, bila nak ni kita kata dengan anak, kita duduk sama-sama dengan dia, buat aktiviti bersama. Jadi daripada situ dia akan faham, oh sekarang ni kita duduk kat rumah, kita kena buat ni, bukan tidur saja, bukan main-main saja, tapi ada aktiviti-aktiviti lain yang kita kena buat bersama dengan keluarga. At least anak tak rasa boring lah. Kita kena kesian juga kepada anak-anak. Ya, mereka dapat mimpak yang lebih kurang sama dengan kita, malah lebih teruk lagi sebab mereka langsung tak dapat nak keluar dari rumah. Dan dalam masa yang sama kita ingin tahu apa sebenarnya perkara yang sering menjadikan kanak-kanak rasa tertekan ataupun stres, tak kira lah sama ada di luar PKP, malah dalam PKP sekalipun kita kena beri tumpuan lebih lagi. Sekarang ni kan macam sekarang ni, kalau kita tengok anak lebih kat rumah. Jadi bila lebih kat rumah, mak kan akan siasa kata, suruh buat kerja ni, jaga adik. Tapi sebenarnya kita tak boleh bagi dia terus kerja tu kat dia. At least kita kena bagi, okey, buat kerja rumah, tolong buat kerja rumah, tolong mak katalah sapu sampah. Ni sapu sampah dia nak kena buat, kejap lagi baru letak penyapu. Tolong jaga adik, tolong mandikan adik. Dan itu akan menjadikan dia lagi stres. Okey, lepas tu lagi satu, anak akan rasa stres bila tengok ada keluar, macam rasa dia kosong, tak ada apa nak buat. Bila duduk dalam rumah tu kan, dia rasa ni dia keluar. Bila dia keluar tak ada kawan-kawan. Itu pun akan menyebabkan dia jadi stres. Dia kata, kenapa saya kena seorangan? Sebab kanak-kanak ni dia selalunya nak bermain, nak peluk kat orang. Lepas tu dengan adik-beradik akan bergaduh pula. Itulah dia. Jadi yang itulah kita nak kena bagi dia orang something yang boleh dia develop dia punya perkembangan tanpa ada rasa marah dan sebagainya. Lepas tu kadang-kadang ibu bapa juga satu kena buat macam kerja rumah. Kalau kaklung je. Yang adik ni, yang lain ni tak apalah, main lah. Tapi sebenarnya semua kanak-kanak ni kita kena bagi dia dia punya tanggungjawab dia. Okey, kalau yang kecil ni kita suruh dia angkat barang sampah-sampah yang sikit-sikit tu kan, tak payahlah nak force sampai nak suruh dia juga basuh pinggan, dia nak cukup basuh baju dan sebagainya. Okey, lepas tu lagi satu, kerja sekolah. Sekarang ni macam PKP kan dah start je, cikgu dah start buat online. Mak ada satu telefon saja. Lepas tu anak berebut. Kalau 3-4 orang kan, lepas tu dah berebut nanti gaduh. Lepas tu yang ni akan jadi stres kat dia. Bila yang kanak-kanak yang tak dapat buat ni, dia akan rasa saya tak siap kerja sekolah saya, nanti cikgu akan marah. Sebab bila buat yang pelajaran online ni, kebanyakannya dia bagi tempoh. Dia bagi tempoh, katalah setengah jam you kena siap, you kena hantar. Itu akan menjadi stres juga. Lepas tu kadang-kadang bila dah biasa duduk kat rumah, mak bapak kan dah pergerakan pun terhad, pergi ke kedai sesekali. Lepas tu anak ni ada banyak benda permintaan nak makan. Betul. Lepas tu bila makanan tak dapat, dia pun akan menjadi tantrum dan mengambil. Itu juga menyebabkan kanak-kanak stres. Dan lain-lain tu macam bila kita macam kami ni dapat penderaan kan. Bila mak marah sangat-sangat tu, dia rasa anak tu dia jadi penderaan kat dia lah. Emosi dia terganggu. Jadi itu yang kita kata, ibu bapa kena mainkan peranan yang penting lah dalam nak menghadapi kanak-kanak di rumah ni. Sebab tempoh dia terlalu lama. Kalau kat sekolah kan dia boleh kesana kemari dan sebagainya. Lepas tu itulah bila dia rasa dah tak tertekan tu, macam-macam benda dia akan buat. Itulah dia. Kita tahu orang dewasa pun dia pening kepala juga, nak perlu kalau anak yang ramai. Kata kalau yang ibu-ibu tu kan rambut tegak je semua kan. Tapi sekurang-kurangnya sekali lagi kita masih lagi boleh keluar untuk melakukan apa-apa keperluan aktiviti lain kan, untuk keluar seketika, keluarkan stres tu, walaupun setakat beli barang saja, beli ikan, sayur dan sebagainya. Tapi anak-anak masih lagi terus kekal di rumah untuk beberapa tempoh yang lama juga. Dan bagaimana agaknya kita dapat menangani tekanan dan juga stres kanak-kanak ini? Ada cara tertentu untuk kita kenal pasti juga. Mungkin ada setengah kanak-kanak dia tunjuk tantrum dia, ada setengah mungkin dia diam aja kan. Kalau yang biasa kita tengok anak kita. Okey, bila anak kita tu kita bagi, yang utama itu macam saya cakap tadi, kita kena bagi kerja tu, tanggungjawab tu kepada semua. Kalau anak kita ada 5 anak tu kena tanggungjawab beza. Dan setiap tanggungjawab tu tidak boleh sama dah setiap hari. Kalau hari ni dia menyapu, besok kita suruh menyapu lagi, mesti akan boring. Jadi kita kena agih-agihkan tugas tu. Okey, yang kedua, kita kena buat aktiviti. Maksudnya mak pun kena buat aktiviti bersama kanak-kanak. Jadi kalau yang kecil ni you tolong buat sama-sama dengan dia kerja, anak yang
yang lain pun kita kena buat sama-sama. Maksudnya kita kalau boleh kita buat satu, kalau lipat baju tu kan, letak bentang baju tu kita lipat sama-sama anak-anak. Okey, lepas tu bawa lah, kalau yang rumah bawah tu, yang kat luar tu boleh berkebun sikit-sikit dengan anak-anak. Okey, itu satu aktiviti lain. Lepas tu lagi kalau kita nak hilangkan stres ni, kita kena bagi permainan. Sebab dia orang nak bermain juga. Jadi bagi permainan yang boleh membawa pengajaran kepada mereka. Okey, katalah main puzzle. Okey, buat apa tu syahibah ke apa, at least dia kan tahu ejaan dan sebagainya. Kita katalah kita anak yang katalah 6 tahun, macam mana menyapu, macam mana eja. Kita kan start lah eja P, sudah sambung dan sebagainya. Kita satu. And then kalau makan, katalah dia nak makan benda ni, kita sama-sama masak dengan dia. Duduk sama-sama, buat sama-sama dengan dia. And then untuk yang kalau belajar online tu, kita ni mak bapak kena beritahu dengan cikgu apa kita punya kekurangan, apa kita punya kepayaan dan apa masalah anak kita. At least anak tu tahu ada orang support dia. Sebab kalau kita tengok teori, kita punya teori Brown Fambener, anak-anak kita ni dalam sekitaran yang sama. Bila pembelajaran anak-anak tu kena ada semua benda. Okay, termasuklah daripada segi persekitaran dia, daripada segi hubungan dengan keluarga. Jadi dalam tu kita boleh bina anak-anak yang ni lah. Buat apa-apa saja kalau boleh kita kena ada sama. Jangan biarkan dia mereka bersendirian lah. Ya, maknanya apa juga aktiviti yang kita buat dalam rumah, kita kena libatkan anak-anak ini dan berikan mereka peranan dengan tanggungjawab. Anak-anak pula kalau mereka yang ada anak ramai, kalau anak yang seorang tu lagi senanglah mungkin untuk dikendalikan. Tapi ada setengah orang kata stres kalau anak seorang, kesian tengok anak tu nak main dengan apa, duk main dengan patungnya sendiri kalau je. Kita nak layan dia je pun, kita pun ada banyak benda kerja lain lagi kan. Tak semestinya macam tu. Dan akhirnya nanti diberikan ruang, maknanya dibagi kebebasan. Tak apalah tengoklah TV sepanjang hari. Itu pun bahaya juga sebenarnya. Dan ataupun hanya tumpu pada gadget sehari-hari. Tak sesuai sebenarnya dengan keadaan sekarang ini. Tapi libatkan mereka dari segi macam kalau nak masak, jangan fikir tekak kita. Tanyalah juga anak-anak juga ya. Apa nak makan hari ini. Kalau rasa nak masak sekali, bolehlah masak bersama-sama. Baik, dan apa cadangan yang untuk kita pastikanlah kanak-kanak berasa selesa sepanjang berada di rumah pada semasa PKP ni? Okey, yang penting sekali, mak tu kena kawal emosi. Keluarga lah, bukan mak saja, bapa pun sama. Kadang-kadang bapa pun anak bising sikit dah marah dan sebagainya. Jadi kita yang pertama, kita kena kawal emosi. Kemudian selain dia kena kawal emosi tu, kita ni kena tunjuk role model yang baik. Kalau lah kita asyik marah-marah je, dan anak pun sama lah. Kenapa dia tak boleh nak luahkan perasaan dia, sedangkan dia ada hak penyertaan dia. Dia kata kenapa dia tak boleh nak beri idea, kenapa tak boleh terima. Jadi kita kena tengok idea anak kita. Kadang-kadang ada anak ni lebih baik daripada adik kita sendiri. Okey, katalah dia kata, Mama, jom kita hari ni kita masak sandwich. Dia nak taruh apa, dan dia kena ikutlah. Biar je, asalkan dia gembira. Okey, bukan selalu ikut kan. Lepas tu lagi satu, bila nak masa pembelajaran dia, kita kena tolong juga, kita duduk sama dengan dia dan kita kena dengar apa yang dia tak faham, kena bantu. Lagi satu, bila katalah kita ada satu je telefon, anak adik-adik beradik 3, dan kita cakap dengan dia, boleh tak kita guna secara bergila-gila. Anak akan buat benda tu. Kalau kita terus tak boleh, dan dia akan rasa semua tak boleh, baiklah pergi sekolah balik. Itu dia punya rasa. Okay. And then kalau boleh masa ni kita sediakan pelbagai aktiviti yang lebih yang menarik dekat dalam rumah juga. Katalah kita buat tenteng gegasi. Dia main sama-sama. Ataupun kita ajak anak-anak kita macam mana cara nak buat something yang lain, melukis. Biar dia tak ada rasa boring dan sebagainya lah. Yang tu rasanya banyak lagi kepada macam yang online tu, memang kita kata kita kena ingatkan guru-guru, kena bagi tahu dengan guru-guru dia bahawa anak-anak ni sekarang ni tak boleh nak kasih masa yang you tetapkan. 30 minit nak kena buat. Kena bagi tempoh yang lama sikit. Sebab bila dekat rumah, masa di PKP ni, otak dia tak boleh nak pusing laju dah. Sebab dah terkurung kat dalam tu. Dah lama. Jadi dia kena ada masa untuk dia nak buat kerja, nak bertanya. Kadang-kadang macam kita mak bapak yang bekerja. Seorang lainnya kan. Bila balik itulah saja baru boleh tengok anak punya homework dan sebagainya. Jadi masa itulah anak boleh tanya. Jadi kalau itu kena ada masa untuk dia orang. Sebab kanak-kanak dia perlukan masa
mereka sendiri, bukan masa mereka dengan keluarga. Sebab dia, kalau kita biarkan, dia akan rasa diri dia tidak dipeduli. Itulah dia. Jangan biarkan anak-anak berasa demikian. Yes. Ya. Lepas tu kita, yang penting mak bapak lah kena tunjuk contoh yang baik. You adalah role model. Okay, kalau Edward Bandura kata you adalah role model, yang you kena tunjuk contoh yang baik. Ya, dan keseluruhan masyarakat perlu bekerjasama dalam soal ini sebab kita perlu beri pelbagai sokongan dan juga tunjuk ajar yang positif daripada ibu bapa, adik-beradik juga orang persekitarannya, dan kita bersama-samalah berganding bahu, kita jaga kita untuk bukan saja diri kita saja tapi malah yang mereka yang berada di sekeliling kita. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tetamu kita iaitu Datin Rosbiza Abdul Aziz, Kluster Pembangunan Serundian Sosial Institut Sosial Malaysia KWKM bersama kita pada waktu ini. Terima kasih sekali lagi. Ya.